yaitu perkara 20. Kenapa ada perkara 20? Karena harus kita ingat tuan-tuan, sejarah, bangsa, latar belakang agama, budaya Sabah dan Sarawak berbeza dengan Semenanjung. Di Semenanjung ada konsep ampun tuanku, ada raja, ada sultan. Di sini kita tidak ada ampun tuanku, tidak ngam kita tukar. UMNO bukan tuanku. Di Semenanjung dia sesuai, sebab di Semenanjung saya pernah tulis baru-baru ini, beberapa orang termasuk Datuk Zaid Hamidi inbox marah dengan saya. Saya kata sistem monarki di Malaysia dihapus pada tahun 57 apabila Melaya merdeka. Maka monarki, kuasa raja-raja dengan sendirinya hapus, diganti dengan sistem demokrasi. Tetapi sebenarnya sistem monarki dihidupkan di dalam UMNO. UMNO lah yang jadi raja dan sultan, dan rakyat itu jadi hamba mereka. Rakyat hanya tunggu terima anugerah, tunggu hadiah, tunggu berim seperti sekarang. Apabila kita menentang UMNO, maka dikata kita derhaka. Seolah-olah UMNO itu raja, seolah-olah UMNO itu sultan. Sedangkan yang derhaka itu UMNO kepada orang Melayu, UMNO kepada rakyat Sabah dan kepada rakyat Sarawak. Bukan kita yang derhaka, dia yang derhaka kepada kita, tuan-tuan. Jadi minggu lepas, saya ingat minggu lepas Datuk Wilfred, saya pun diberi peluang berucap di Beringis, di kampung di Tamparulik ya, dengan Persatuan Suang Lutut. Saya bercakap mengenai bagaimana Sabah ini memulihkan hak dia. Tuan-tuan, orang Sabah, orang Bajau, orang Dusun, orang Brunei, kalau di dalam UMNO kita punya taraf hanya ahli. Sebab itu parti orang Melayu, United Malay National Organization. Walaupun parti UMNO itu saya kata ada di dalam Barisan Nasional ada 13 parti Barisan Nasional, 1 serigala, 12 kambing biri-biri. Datuk Wilfred pun mengaku APCO itu kambing biri-biri. Sebab itu dia keluar, dia pun mau jadi serigala. UMNO adalah serigala, maka adalah juga orang Bajau, orang Dusun yang gila projek ini ikut UMNO. Saya pun dulu UMNO. Jawatan saya adalah, saya EJK Barisan Nasional, pengurusi biro politik. Saya yang merancang macam mana mau kasih kalah pembangkang. Sekarang saya rancang macam mana mau kasih kalah UMNO. 12 kambing biri-biri, 1 serigala. Biri-biri mesyuarat sama serigala, berani dia bercakap. 12 komponen ini termasuklah MCA, MIC, Gerakan, PPP, APCO, PBS, PBRS, PBB, SUPP, LDP, dan 12 parti. Jadi tuan-tuan, UMNO itu dominan. Tetapi dalam UMNO itu sendiri ada sistem kasta. Siapa golongan bangsawan, siapa golongan Brahmin, siapa golongan Parya, dan orang-orang bukan Melayu yang masuk UMNO ini golongan hamba, golongan Parya, macam itu. Saya menyadari hakikat itu, walaupun UMNO memberi saya bermacam-macam peluang. Saya dibayar gaji 9.000 oleh ibu pejabat UMNO untuk jadi blogger. Lepas itu saya juga dibayar 10.000 sebagai pengurusi satu syarikat di bawah Kementerian Luar Bandar sebulan untuk kekal di dalam UMNO, karena mereka sudah tahu daripada buku-buku tulisan saya begitu kritikal terhadap kepimpinan Kuala Lumpur. Jadi orang Sabah tidak boleh selamat di dalam Barisan Nasional karena kita hanya jadi kambing biri-biri. Tetapi di dalam Pakatan Rakyat, tuan-tuan, ada 3 parti, PKR, DAP dan PAS. Tiga serigala. Tiga serigala. PAS, without PAS, DAP, PKR tidak boleh buat.
without DAP, PKR PAS tidak boleh buat apa-apa. Without PKR, DAP dan PAS pun silap-silap tidak juga boleh bersalah. Jadi tuan-tuan, kita berada dalam satu parti. Kalau kita ikut PKR, ataupun ikut PAS, ataupun kita ikut DAP, kita ikut dalam sebuah parti yang memilih Perdana Menteri, yang memilih kerajaan, bukan sebagai kambing biri-biri. Dulu kambing biri-biri satu sudah keluar, yaitu SAPP. BN tidak goyang. Tetapi kalau kita dalam satu parti, contohlah kita ikut PKR. Kalau dalam PKR kita tidak menyokong PKR, PAS dengan DAP pun tidak boleh pemerintah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kuasa kita lebih besar dalam parti berbilang kau. Dulu apabila tubuh berjaya pun dia adalah parti berbilang kau. Jadi itulah sedikit sebanyak yang saya ingin jelaskan. Dan satu perkara tadi yang saya tidak habiskan ialah tentang kenapa Malaysia ditubuhkan. Punca Malaysia ditubuhkan, tuan-tuan, ialah kerana domino teori. Domino teori ini berpunca daripada selepas Perang Dunia Kedua. Komunis telah masuk ke Vietnam, masuk ke Laos, dan mula merebak ke Indonesia. Pada ketika itu berlaku perang dingin antara demokratik, golongan-golongan demokrasi dan juga golongan komunis. Britain terlalu bimbang, Sabah akan jatuh dan Sarawak akan dipengaruhi oleh komunis. Maka itu dia minta Sabah dan Sarawak jangan merdeka sendiri, tetapi harus bergabung dengan Malaya. Maka itu pada 9 hari bulan Julai ditandatangani Malaysia Agreement di London. Perjanjian Malaysia itu mensyaratkan bahawa perkara 20 haruslah dihormati. Jadi saya selalu bercakap, Malaysia Agreement itu ditandatangani di London. UMNO itu dibuat di Istana Johor. Kalau Malaysia Agreement pun Barisan Nasional tidak hormat yang dibuat di London, apalagi UMNO yang dibuat di Johor, dan bukan pun parti orang Sabah. Jadi tuan-tuan, 47 tahun tuan-tuan, Hari Malaysia cuba dipadamkan dalam sejarah. Pernahkah sebelum ini 16 September dianggap sebagai cuti umum seluruh Malaysia? Tidak pernah. Hanya pada 2008 selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim memberitahu bahawa ada beberapa ahli Parlimen Barisan Nasional akan menyertai Pakatan Rakyat pada 16 September 2008. Maka tarikh 16 September menjadi tarikh yang begitu penting dan begitu relevan. Pada tahun berikutnya Datuk Seri Najib umum 16 September sebagai Hari Malaysia. 47 tahun tuan-tuan kita mau dikasih bodoh, mau dikasih padam sejarah perubahan Malaysia. Seolah-olah Sabah dan Sarawak ini masuk Malaysia. Kita tidak masuk, kita membentuk sebuah negara yang dipanggil Malaysia. Sabah dan Sarawak ini 4 kali ganda lebih besar daripada Semenanjung. Tetapi peruntukan itu 40 kali ganda lebih banyak di Semenanjung. Ini bukan keadilan tuan-tuan. Ini adalah satu penipuan. Sebelum ini tidak ada pemimpin dari Semenanjung yang datang ke Sabah beritahu rakyat Sabah, saya mau membela hak kamu. Belum pernah datang Syed Kecik, dia bilang saya mau samun hak kamu. Datang pemimpin lain, saya mau rampas minyak kamu. Tapi hanya Datuk Seri Anwar Ibrahim yang beritahu pada rakyat Sabah, saya beri kamu 20%. Saya akan kaji semula Malaysia Agreement, di mana-mana yang melanggar perjanjian itu akan dibatal serta-merta. Hanya Datuk Seri Anwar akan menagih perkara 20, bukannya Datuk Najib, bukannya Tan Sri Muhyiddin, bukannya pemimpin dalam komponen yang menjadi kambing biri-biri. Itu saja tuan-tuan. Sekian wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.